Bismillah. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, Jadi alhamdulillah. insya-Allah kita mulakan sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Shiratal mustaqim. siratal ladzina Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi IG Live MSGA. Kalau siapa yang rajin stok kami berdua, Encik Amir dengan Cikgu Ahmad Siddiqui, Dik Daniel, kami pernah bersesi IG Live dekat Buku Puris. Itu siang hari kami buat. Tahun lepas. Tahun lepas kami buat. Ini kita dekat 2021 kita buat dekat IG baru pula. Master Shiro Global Academy. Jadi kita tak nak memang kita kena beradaptasi lah dengan orang cakap PKP norma baru ni. Apa ni rambut ni? Rambut dia dah panjang. Ini pakai topi ni. Ya. Itulah bila tengok sini, alamak rambut panjang lah pula ni. Panjang lah pula. Aduh. Sihat jago Ya, saya sihat alhamdulillah. Ni dekat apa nama tempat Wonderland lah? Saya dekat Selayang lah, tak jauh daripada Tasik. Wonderland, 99 Wonderland. Tapi tutup lah PKP ni, jadi tak boleh nak datang, tak boleh nak pergi lah, tutup semua. Itulah dia. Tak boleh buat apa lah kan. Benda tak boleh buat apa lah. Di luar kita punya apa nak panggil? Kita punya di luar kawalan kita lah, luar jangkaan kita semua. Jadi saya Encik Amir, trainer di MSGA. Siang hari saya editor buku fizikal lah, malam hari saya jadi editor buku digital. Jadi buku digital, e-book. E-book. Kita nak promote lah sebenarnya. Nak memperkenalkan kita punya penulis, salah seorang yang sudi bekerjasama dengan saya, Dik Daniel, yang mana bersama kita dah ada berapa kalau tak silap 5 e-book. E-book yang bawa MSGA ni. E-book yang pertama komik. Game mengaji. Komik mengaji. Komik game mengaji ni sebenarnya lukisan tu adalah budak darjah 5 dulu. Tapi sekarang dia dah tingkatan. Jadi dia lebih kepada saya nak bimbing dia untuk melukis. Jadi tajuknya komik geng mengaji. Itu secara ringkas, nanti kita cerita detail. Betul. Secara ringkas lah. Lepas tu kita ada buku geng mengaji 3 sebenarnya. Tapi juga geng mengaji 3. Itu dia. Manuskrip lah. Manuskrip dia, buku geng mengaji 3. Raksasa Lautan. Tajuk dia Raksasa Lautan. Sambungan nombor 1 dan 2 lah. Pok Nik ada tu, Pok Nik. Pok Nik ada. Terima kasih Pok Nik. Pok Nik pun ada. Dan seterusnya, yang ini kita pecah pada 3 lah. Game mengaji kita panggil Raksasa Lautan 1, 2 dan 3. Sebab dia panjang kan. E-book ni dia tak boleh panjang. Ya. Dan yang dengan bersama Pok Nik apa dia? Cikgu boleh cerita? Bersama Pok Nik untuk pengetahuan semua yang menonton ni lah. Untuk buku geng mengaji 3, dia punya cover tu dilukis oleh Pok Nik sendirilah. Pok Nik yang lukis, gambar sangat cantik lah. Gambar cover dia sangat cantik. Sesuai dengan yang seterusnya ialah buku Penunggu Beranda Rumah Opah dan juga buku Berkemah di Kampung Opah. Dia novel berilustrasi lah, buku cerita kanak-kanak. Ada ilustrasi sekali. Sangat cantik lah, dilukis oleh Pok Nik sendiri. Dan saya rasa memang tak rugi lah. Tak rugi untuk memilikinya. Tambahan pula musim PKP ni,
Dan kalau penonton semua nak tahu, termasuk Encik Amir sendiri, di sekolah dia ada program nilam. Okey, betul, betul. Kan? Program nilam ni Nadi Ilmu Amalan Membaca. Okey. Murid-murid dah selesai baca satu-satu buku. Okey. Jadi murid ini dia kena buat sedikit ringkasan. Okay. Antaranya dia tahu nama penulis, tahun terbitan, jumlah muka surat dan juga jenis buku yang dia orang baca. Jenis buku apa. Dan mulai tahun ni, bukan tahun ni, mulai semalam tak silap saya. Okey. Melalui sejak semalam dia boleh diisi secara digital. Online maksudnya budak tu diberikan ID untuk masuk ke portal Nilam, murid tu isi maklumat. Dia baca di rumah, dia isi. Dan e-book pun ada. E-book pun boleh dia isikan. Maksudnya apa yang dia baca tu, termasuk juga komik pun boleh. Kalau dulu memang semata-mata buku lah. Buku yang kita kata buku. Komik tak kira, jurnal tak kira, brosur tak kira, kan? Poster tak kira, CD tak kira. Tapi sekarang lain, Nilam pun dah ada transformasi orang kata. Jadi apa juga bahan bacaan boleh masuk. Kita tak boleh sempit fikiran kita. Kita kata Nilam ni buku je, komik tak boleh, majalah no. Sekarang ni majalah pun ada, komik pun boleh. Komik pun boleh rekod bacaan Nilam. Jadi sebenarnya kalau dari pihak kementerian, dia orang ada bagi macam, sekolah sendiri pun dia ada bagi macam hadiah lah. Bila kita rekod dalam online kan, secara online, maksudnya data tu adalah bersama cikgu. Kalau sebelum ni di dalam buku Nilam tu kadang budak hilang, buku tu dah tak ada data. Kan buku tu, buku rekod betul budak tu buat kan. Tulis punya tebal, tiba letak mana hilang, sayang. Letak mana hilang dah, cikgu ni kata betul ke kau membaca, tak ada rekod. Tapi bila online ni, selagi ada portal tu, maksudnya cikgu tu dia boleh tengok lah dalam buku tu. Ini sebagai panduan lah, maksudnya sebagai satu galakan untuk orang kata pengusaha-pengusaha e-book ni, maksudnya orang yang pemain-pemain e-book ni untuk terus buat e-book kan, kerana buku secara e-book juga boleh ditulis, boleh direkodkan dalam program Nilam, murid-murid sekolah rendah dan juga murid-murid sekolah rendah, menengah. Okay. Itu kenal ada ke Ikram BLX tu? Assalamualaikum Ustaz Sidki. Waalaikumsalam. Tak pastilah ni. Susu. Abang ambil susu bukan? Tak pasan lah. Ikram. Pelajar ni rasanya. Pelajar Ustaz Sidki. Mungkin saya nama Ikram tak ingat. Sorry lah Ikram. Ramai Ikram sangat, Ustaz, minta maaf lah, tak perasan betul. Boleh dengan dunia pendidikan. Sebab sebelum ni kita sembang buku pun. Okay. Di sini saya bawa lah juga beberapa buku yang sebelum ni lah, buku fizikal. Antaranya yang inilah, pertama game mengaji. Ini game mengaji kedua, We Are Not Naughty. Kemudian yang ini yang ketiga, semuanya bersama penulis, bersama penerbitan Galeri Ilmu. Kemudian buku Rahsia Dua Surah. Yang ini berkenaan dengan tafsir surah Sajadah
dan juga surah Al-Insan. Jadi kalau nak cerita kepada bagaimana saya menulis, sebenarnya saya memang minat menulis. Dulu masa di universiti saya ada tulis di dalam majalah lah, dalam majalah universiti kita tulis cerita pendek-pendek lah. Kita yang pernah saya tulis contohnya peranan wanita dalam ni lah, dalam sebuah masyarakat. Ada artikel tentang tazkirah dan umpamanya lah. Jadi pendek-pendek saja. Kemudian saya jadi cikgu. Saya jual majalah asuh untuk murid-murid saya. Kemudian saya tengoklah iklan yang dikeluarkan oleh Galeri Ilmu lah. Maksudnya kita dia kata kurang penulis yang novel kanak-kanak yang menjurus ke arah pemahaman terhadap Islam. Begitu. Kita memang ada buku-buku daripada terjemahan lah, seperti buku Enid Blyton kan. Ada Alfred Hitchcock, seri Nancy Drew, Hardy Bosch kan. Betul. Tapi kebanyakannya ini dia cuma kisah siasatan, dia kurang penerapan Islam dan juga budaya ni dia kurang. Jadi Galeri Ilmu dia jemputlah siapa yang berminat untuk menulis dan dia akan bantu. Itulah mulanya saya sebagai penulis. Kemudian dia pun ada bagi ya. Wah, Pak Utih ada Pak Utih. Salam tuan-tuan. Pak Utih. Oh, Pak Utih. Thank you Pak Utih. Pak Utih ni laju cikgu. Dia buat e-book dah 6 e-book tak salah saya dah. Dia pun join dengan Cikgu Zayu Alhamdulillah. Terima kasih Pak Utih banyak cerita keluarga kan Pak Utih. Asam berkeluarga ni. Terima kasih Pak Utih. Ini kawan-kawan Galeri Ilmu kita ni. Itu terima kasih. Yang jual-jual asuh dan join orang cakap hantar karya tu. Kalau ikutkan ingat tak tarikh dia tahun bila, ingat tak? Apa tu tadi soalannya? Kalau ikut pada iklan kat Galeri Ilmu majalah asuh tu, tahun bila tu, ingat tak yang cikgu perasan tu? Masa tu saya masih di Sabah, 2012 barangkali, 2012. 2012 saya baru kahwin. Saya kahwin bulan 3 baru kahwin. Alhamdulillah. Oh, maknanya bujang lagi. Bujang lagi. Usia dan pun maksudnya pihak dia bagi tahu beginilah, maksudnya bila kita dah ada sejarah hidup kita sendiri, kisah-kisah, why not bukukan? Bila ada buku kan, why not? Sebab kita dah makin lama makin kalau orang kata kan? Dan itulah banyak pengalaman kan. Why not kita bukukan dia? Tapi kita kena belajar cara nak susun isi-isi tu kan. Itulah antara yang Lain Amir slow sikit lah. Slow angkut sikit Ya. Untuk menulis buku yang pertama tu, ada belajar kelas penulisan ke macam mana, cikgu? Sebenarnya untuk menulis buku yang pertama, Puan Zulina Hassan, dia bantu. Beliau bantu saya lah untuk menyusun tu dan juga membetulkan tata bahasa. Maklum je lah, walaupun saya ni cakap terus terang, saya ni SPM Bahasa Melayu
dapat A1. A1 distinction. Baik. Hebat. Tapi bila saya bagi saya punya penulisan pada Puan Zulina, habis dia condemn kan. Tapi 4-5 muka surat dia bagi penerangan lah tentang publish apa ni, apa dia dah banyak yang terlupa. Penggunaan bahasa tu banyak yang dah terlupa kan, dah tak ingat. Kemudian ada juga diberi manual penerbitan. Maksudnya perkataan-perkataan apa yang biasa digunakan untuk penerbitan. Mungkin dia skema dengan penulisan. Kalau di sekolah dia ada skema dia kan, berbeza lah. Kadang-kadang kalau di sekolah dia ada had kan. Buat karangan panjang 200 perkataan je. Lebih kau kena potong markah kan. Tapi kalau kita menulis buat novel apa ni, lagi berbunga ayat tulisannya kan. Lagi cantik orang kata kan. Maksudnya ada dia punya inilah skema-skema dia yang kita perlu tahu. Dan saya memang cakap terus terang, saya dibimbing oleh Puan Zulina Hassan untuk tahu target. Kita nak target sekolah rendah, satu ayat mungkin 7 hingga 10 patah perkataan saja kan. Kalau kita nak bagi penulisan pada pensyarah, Dr. Siddiq Baba ke, siapa ke doktor-doktor yang hebat-hebat kan, pensyarah-pensyarah hebat, iyalah ayat tu perlu panjang-panjang kan. Puan bolehlah tunjuk beberapa buku yang ditulis oleh beliau. Itu poin ni tanya tu. Ayah. Anak ayah. Lepas tu buku apa? Buku yang panda tu bergambar tu. Buku zirafah. Cover tu. Buku yang bergambar tu, dia kulit keras tu. Betul. Buku kulit keras tu ada. Beliau lah yang bimbing saya. Jadi pada viewers, Pak Nik dan lain-lain, Pak Utih, sebenarnya bila pandemik ni menguji dunia lah, bukan negara je. Ya. Jadi dia juga mendatangkan kesan pada penerbitan kami lah. Di mana kalau ikutkan, kami ada seksyen buku kanak-kanak di bawah seksyen asuh. Tapi bila COVID ni datang, PKP ni datang, dia merencatkanlah penerbitan tu sendiri. Dan cikgu dah siap dah. Dah siap dah manuskrip yang dipegang tadi tu, nombor 3. Tak tahu nak buat apa. Jadi saya sebenarnya penulis-penulis ni saya suka berkawan. Dan bila dah cakap kawan ni, saya fikir bila saya dapat tahu berkenaan e-book, satu benda yang peluang yang saya offer kepada penulis pelukis yang rasa nak terbit dalam bentuk e-book. Dan alhamdulillah, terima kasih kerana sudi merebut peluang tersebut. Walaupun memang kita akui sambutan memang jauh lah, memang masih lagi tak dibiasakan lagi. Tapi semangat yang ditunjukkan tu saya sangat tabik lah. Sebab apa? Sebab benda ni nak tak nak bagi saya lah. Satu masa macam tadi lah, Nilam pun dah mula berubah dengan boleh baca e-book. Dan kita sebenarnya dah dipaksa. Kita dipaksa untuk baca e-book ni. Ya, saya setuju. Murid-murid sekarang pun tanpa kita mahu. Betul. Murid-murid sekarang memang menghadap laptop, menghadap handset
anak-anak saya kat rumah handset tak cukup lagi. Berebut betul. lagi. PDPR. Itu lagi satu Ah. cakap. Tak tahu lah macam mana anak ramai ni kan. Ya betul. Gila-gila kan. Anak Guna ramai. telefon ke macam mana? Seorang satu telefon. Anak saya ada 3. Saya sediakan, saya ada satu handset tambahan satu. Jadi anak saya yang dah jalan, dia akan berkongsi dengan saya. Dia akan berkongsi. Pun nak tak juga. Orang lain juga sebab saya angkat. Inilah tukar-tukar. Laptop pun ada, tapi kebetulan laptop hari ni game laptop ada nak tambah memori bagi lepas muda sikit. Buku modul yang guru beri pun dalam handset. Guru bagi latihan pun dalam handset. Ada grafik, ada quizzes, macam-macam. Campur-campur soalan jawab dalam handset secara Google Form. Maksudnya guru-guru boleh dapat direct jawapan. Dan setiap hari juga guru ni dia akan buat laporan apa yang dia ajar pun dengan telefon, handset. Laporan apa yang dia ajar. Pun mau tak mau kita terpaksa beralih lah kepada e-book. Dan inisiatif kementerian pun maksudnya diiktiraf. E-book diberi pengiktirafan kan. Kementerian pun beri pengiktirafan pada e-book untuk murid-murid ini baca. Dan memang banyak perpustakaan maya di sekolah. Sekolah saya pun dah buat, tapi tak silap saya bukunya tak banyak lagi. Buku lagi dalam 20 ke 30 buah buku. Macam tu lah. Sikit sangat tu. 20-30 sikit sangat. Sikit. Dan saya tengok bukunya pun buku yang basic lah. Tak berapa banyak. Jadi tak berapa meluas. Tak berapa menarik lah. Tak berapa menarik lagi. Masih lagi peluang itu maksudnya masih ada. Masih terbuka lah. Nanti bila budak baca buku tu, dia akan masukkan dalam yang saya cakap tadi, nilam tu. Secara ini juga, secara online. Jadi direct cikgu boleh tengok. Walaupun ramai murid kat sekolah tu, cikgu tu dia boleh tengok data sekaligus. Data tu dia boleh access tengok data tu. Terus dia tahu berapa orang jumlah dah baca, terus dia tahu buku apa dia baca. Maksudnya kerajaan pun dia dah ubah teknik ni buku fizikal satu kosong buku laporan hitam tu saya rasa RM3, RM4 juga harga dia. Buku kosong je, maksudnya dalam tu cuma ada dia nama pengarang, apa benda kan, sikit je. Dalam satu buku tu dia buku 60 buku kot, dalam tu dia tulis 60 line. Lepas habis 60 tu yang lain. Tapi sistem online murid tak boleh di buku laporan itu masuk dan ratus-ratus dalam buku lah dia. Dia nilam ni bermula darjah berapa cikgu? Darjah 1. Anak saya yang darjah 1 dah mula. Saya pun tadi dari 3 dah 6 kan dia. Dia baca komik semua. Dia suka baca Boboiboy. Boleh. Janji baca. Dia baca Boboiboy dengan Fruto. Fruto ni anak Muslim. Anak Muslim. Baca Fruto. Yang darjah 1. Yang darjah 5 darjah 6 tu dia dah boleh baca novel. Buku Bonda Noor pun dia baca yang tu. Kan? Tempat tu dia baca. Yang darjah 5 darjah 6 tu dah boleh walaupun buku yang tebal.
Ini kita nak tunjuk yang kita cakap tadi. Ibu. Kalau boleh nampak. Okey. Satu. Tak selautan. Okey. Itu komik. Komik geng mengaji. Ini komik game mengaji. Okey, yang Hello. Hello, ya saya. Okey. Maafkan kami layan sakut-sakut. Tu dia Ustazah Hasanah. Tu dia. Ini kisah di Sabah lah. Di Sabah. Jadi ada gambar-gambar terbang lah. Inilah lukisan yang dilukis oleh Adlina ini. Datuk. Ni. Comel-comel. Ini masa Dan dekat beliau Sabah lah ni. Ya? Buku ni dihasilkan masa di Sabah. Bukan. Ini karakternya murid-murid di Sabah sana. Sebab masa buat tu dah di KL. Di Kuala Lumpur lah. Di KL. Ini saya mengekalkan karakter 9 orang lah daripada buku novel yang mengaji. Saya kekalkan 9 karakter. Antaranya Nonoy, Ustazah Hasanah sendiri, 3 sekawan tu, Budi, Amir dengan Naim. 3 orang. Amir, Budi, Naim. Tu 3 orang. Dia orang ni geng kaki bola lah. Komik ringkas. Yang cerita mula-mula ni memperkenalkan Ustazah Hasanah. Itu yang gambar Ustazah, gambar apa, kapal terbang tadi tu. Ni dia. Ustazah Hasanah. Dia memperkenalkan Ustazah Hasanah tu siapa. Itu cerita dia yang di bawah tu. Okey. So kalau ikutkan ni, siapa yang color cikgu? Kata saya hantar kedai sebenarnya. Yo. Saya bagi dekat ada satu kedai dia warnakan. Murid itu dia cuba hantar, dia guna dawa hitam lah. Saya ikut dengan pen hitam. Lama tak proses dia? Lama juga, sebenarnya ada sejarah juga. Sebenarnya saya buat ni mula-mula tu punya apa ni, PIDD. Tak kan? Sebab murid tu tak apa. Jadi last-lastnya saya cuba buat ni dan lebih cari. So ini sesuai untuk darjah berapa kalau ikutkan? Ini sekolah rendah lah, sampai tingkatan 1 atau tingkatan 2. Okey. Novel. Okey. Seterusnya Raksasa Lautan. Okey, Raksasa Lautan. Novel sambungan kepada siri yang mengajikan. Dia cerita pengalaman murid-murid mereka melawat ke Pulau Labuan. Mereka melawat ke Pulau Labuan. Okey, bawah lagi. Itu dia. Buat dia di laut. Bawah lagi. Okey, bawah lagi. Bawah lagi. Okey, inilah cerita dia. Pagi lagi Amir sudah bangun. Ini mereka ni dalam
dalam episod lain mereka pergi melawat ke Labuan. Di sana mereka macam-macam pengalaman lah. Macam-macam pengalaman, dan kita masih menyelitkan lagi unsur-unsur dakwah dan juga unsur-unsur agama Islam. Contohnya macam ketika mereka melawat, apakah amalan-amalan ketika musafir. Kan? Apa yang sepatutnya buat bila musafir? Macam senang kan? Tapi bila musafir, mestilah betul. Gitu. Cara oleh Nabi, kalau kita mulakan perjalanan, mesti ada seorang musafir kan. Musafir pula mestilah ada tujuan baik. Ini benda yang diceritakan oleh Rasulullah. Mesti baca doa di musafir kan. Dan umpamanya nilai-nilai itulah yang saya terapkan bersama dalam novel ini, yang mungkin daripada novel-novel yang mungkin daripada luar negara ke kan, tak ada penerapan yang sebegitu. Jadi rumah Allah, contoh rumah gue rumah Allah, rumah masjid, kan masjid yang memulakan perjalanan antara tempat-tempat yang perlu dia lawati sebenarnya rumah Allah. Jadi dia bagi panduan, dia bagi tempat kita ni. Kalau kita nak pergi berjalan-jalan, melancong ke mana-mana sekalipun, jangan lupalah rumah Allah kan. Itu antara nak untuk penerapan kan. Pada baik, rasa laut ni sebenarnya ikan paus. Ikan paus. Di Labuan tu, di dalam museum dipanggil Museum Marine, dia ada rangka ikan paus. Ui, besar. Ikan paus, ada rangka ikan paus. Tapi ada jenis dia lah. Jadi kena baca buku lah pada. Ini nombor satu. Ini yang lautan dua. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Dan saya masih mengekalkan lah, dalam set kita dia mesti ada dipanggil yang trigger ni, apa dia ni? Maksudnya pencetus kepada cerita. Macam juga apa dia ending dia, apa dia mula dia, akhiran. Okey. Yang ini kalau tuan-tuan tengok, penonton tengok, ada tajuk batu beranak. Ya betul. Kan? Batu beranak. Batu beranak ni secara ringkasnya saya nak cerita di sini. Saya selitkan kisah unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh. Sebab unta ni dilahirkan daripada batu belah bau unta. Jadi di sinilah ada ceritanya tu. Jadi penerapan agama tu masih saya terapkanlah, saya utamakan supaya murid-murid faham dalam kehidupan seharian dia. Kehidupan seharian kita ni maksudnya ada iktibar daripada kisah-kisah Nabi yang boleh kita jadikan panduan dalam begitu. Kalau bawah lagi tu sakit sedikit mengapa heksagon ni sebenarnya saya akan kisah lebah. Lebah dia bila sarang dia dalam bentuk heksagon. Jadi di situ ada keadaan kenapa heksagon, dan dalam Quran surah surah tu namanya surah An-Nahl, lebah. Ada diceritakan kisah lebah yang diberi wahyu kan. Wahyu itu apa maksud? Wahyu bukan lebah dapat wahyu, tapi ilham. Maksud wahyu di situ ialah ilham. Mungkin dia faham wahyu tu cuma kata-kata Allah kepada Nabi kan. Sebenarnya wahyu juga maksud ilham. Kalau pada bukan manusia tu ilham. So
Okey, ini yang okey, ini yang ketiga. Kata lautan nombor 3. Okey, ini yang nombor 3. Okey, nombor 3 ni ada tajuk Bobo Hizan, Oh, ada tajuk bab serang tuan dengan didolok, seburuk-buruk suara balasan belakangkan. Okey, jadi saya pakai lapar ini sebenarnya ayam. Jadi apa jenis ayam yang pernah disebut dalam hadisnya? Jadi ayam ini pada tempat nampak dan kala anjing tak ada nampak, dan sebab tu dia niat azan. Jadi ada cerita sedikit banyak berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ayam yang tadi tu. Jangan hina ayam yang okey, kemudian seburuk-buruk suara tu adalah kisah keldai. Macam mana dalam Quran menyatakan seburuk-buruk suara tu keldai kenapa? Kan? Ada cerita juga di sinilah. Kemudian yang ke-13 ini adalah pengakhiran ataupun penutup daripada kisah daripada awal cerita, kan, balasan dia budak nakal. Apa dia balasan dia? Sebab budak ni tadi hero lah sebenarnya dalam cerita ni. Dia ada buat sesuatu lah sepanjang perjalanan mereka ke Pulau Labuan tu tadi, melawat ke sana. Dan akhirnya dia dapat balasan lah pada akhiran, pada kesudahan cerita ini tadi. Jadi ini sebagai pengalaman lah untuk murid-murid semua, anak-anak kita. Kita bagi satu macam Pok ni kata ni, bercerita dalam perspektif baru dan segar. Begitulah ceritanya. Maksudnya apa yang diceritakan, apa yang Nabi Muhammad SAW, kan, para sahabat dulu cerita tu, dia ada kaitan, dia relevan sampai ke zaman sekarang ni. Kita tak boleh lupa kisah sana. Kita ada kisah baru kita zaman sekarang, tapi kita jangan lupa kisah zaman dulu untuk kita ambilkan dia punya iktibar, pengajaran untuk hidup. Jadi siapa yang baca? Anak-anak kita lah. Anak-anak kita ataupun kita sendiri baca, tak salah baca. Saya pun boy saya baca untuk dapatkan pengalaman. Okey. Okey, Amir macam tak ada suara tu. Tak dengar suara. Tak dengar suara. Nampak mulut bergerak, tak ada suara. Okey. Dengar tak? Baru dengar. So maknanya yang jelas sebab ini sebenarnya geng mengaji nombor 3. Ya. Yang nombor 1 takwim hijrah kalau siapa yang baca. Yang nombor 2 pasal mengaji Quran, galakkan mengaji Quran. Bukan. Nombor 2 ni berkemah. Berkemah. Berkemah dia orang berkemah. Dan saya cerita dalam ni kisah burung. Sebab dia orang pergi dengan burung. Okey. Banyak kaitan dengan burung. Antara binatang lah. Banyak binatang. Antara anai-anai, semut, labah-labah, dua, dua, agak, terakhir. Cerita tentang burung dalam ini. Sebabnya dia kemah dan mengikuti pertandingan mengambil gambar. Jadi banyak dikupas berkaitan burung. Yang mengaji membaca Al-Quran tu yang ini dengan Pak. Silap lah. Kita tukar lah. Yang dengan Haji Badrul Hijam. Kes komik Godaan Syaitan. Yang dengan Pak Bad banyak galakan tentang
Quran. Dan sebenarnya dengan 4 abad ada satu yang tak jadi. Dengan 4 abad ada satu yang mengaji juga, dan saya nak cuba dengan 4 abad akibat berkaitan dengan puasa sunat. Tapi tak mudah-mudahan kalau ada, sebab yang ada kita nak buat puasa sunat, puasa sunat, sebabnya tahun 4 dia ada berkaitan dengan puasa. Dia ada berkaitan puasa ni lah. Jadi yang ada lebih mudah lah untuk kita uruskan. Itu jadi memang setiap tahun biasanya ada pertandingan hafazan dengan Quran, Quran memang ada tu. Jadi bila kita buka sekolah apa dah? Kan? Jadi yang puasa kita buat maksudnya mudahlah untuk kita jual lah. Dalam bentuk pengalaman hari kaitan. Kemudian barulah yang saya tadi ibu. Okey, ni kita nak pergi ke ibu yang paling latest. Berkemah di Kampung Opah. Okey, berkemah Kampung Opah. Oh, yang ini, yang ini saya harap sangat dapatlah terbit apa ni, fizikal lah juga, sebab dia memang ilustrasi memang cantik. Kalau kita dapat pegang, saya percayalah memang tak rugilah. Memang tak rugi. Okey, berkemah di Kampung Opah. Itu dia. Okey. Berkemah di Kampung Opah. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih pada Pok Nick. Ini memang orang kata pertemuan Allahu Akbar. Maksudnya satu pertemuan yang memang tak sangka-sangka di saat saya memang nak cari orang yang boleh tolong saya untuk melukis, membantu. Jadi berjumpalah saya dengan Nick. Dapat berjumpa lah. Lepas ini lagi Pok Nick datang ke rumah saya belanja lagi makan roti canai, insyaAllah. Okey. Ini dia. Okey, dalam buku dia ada apa? Dia ada beberapa karakter Opah dan 4 orang. Okey, Ubairah dengan Alia anak jago sikit. Okey, itu anak saya lah. Dia tolong, saya suruh dia menulis. Okey. Boleh ke bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Okey. Saya dan anak saya buat di bawah poni kita. Okey, itu dia. Ini kita pengalaman mereka berkampung, dan saya berkemah, dan saya yakinlah murid di mana pun dengar berkemah memang sangat-sangat teruja. Betul. Camping. Saya tak suka camping. Okey, boleh bawah lagi. Okey, tuan-tuan. Habis. Preview sebelum buka surat dia dapat. Okey. Kalau tuan-tuan yang ada di sini tengok, memang lukisan memang sangat cantik. Memang saya cari file PDF yang saya ada. Kita buka eksklusif malam ni. Dan harga pun bukanlah satu harga yang tinggi sangat, RM8 kan? RM8. Harga RM8. RM8. Sangat cantik
lukisan berbaloi. Kalau tengok dalam tablet, anak-anak kita tengok dalam tablet tu memang puas hati, insyaAllah. InsyaAllah puas hati. Kita tengok Dia gambar dia. PDF. Sort by name. Ini dia. Terima kasih Ipan. Saya tengok sini Ipan pun ada. Terima kasih. Oh, saya punya Kita buka kecil je sebab kecil je. Nampak tu. Okey, nampak tuan-tuan. Dia ada 2 cerita ni. dia ada 2 cerita. Satu tu tajuk dia Penunggu Beranda. Jadi tuan-tuan, buku ni sangat tu dia. Itu komik itu memanglah orang kata Misteri. touching dan misteri. Macam Halloween pun. Kan? Macam Halloween. Okey tu. Dia ada dua cerita lah dalam Cerita tu. buku. Dalam satu e-book ada Sebab boleh ya. Itu cerita Pak Ijin. ya. Itu RM4 dia bayar. Murah. Oh, ramai masuk. Terima kasih ni Arif Ihsan. Ini abang sepupu saya ni. Okey. Terima kasih yang nonton. Okey, kita ada lagi 5 minit lebih kurang. 5 minit lagi. Okey. Sebagai penutup, kita kata buat penyokong hasil karya Cikgu Ahmad Siddiqui, Ustaz Ahmad Siddiqui atau juga jurnalis Dik Daniel ataupun juga penulis buku Rahsia Dua Surah. Itu antara yang terbit di pasaran mainstream. Itu dia. Ucapan dan harapan. Bismillah. Kenapa kita perlu baca juga e-book? Cikgu boleh kongsikan kepada penonton kita. Okey, pada pandangan saya lah, bacaan e-book ni dia satu trend baru yang kita tak boleh nak tolak. Kita tak boleh nak tolak. Kita akan mengharunginya juga nanti. Kita akan mengharunginya juga nanti. Sama lah macam mungkin satu masa dulu orang naik basikal kan. Orang naik basikal, kemudian orang naik motor, orang naik kereta kan. Tapi sekarang ni dia dah ke fasa yang baru, iaitu kita masih juga menggunakan basikal kan. Tapi dalam masa yang sama kita juga menaiki kereta kan. Apa juga buku ni, kita masih perlu pada kita. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu juga ibu kerana anak-anak kita generasi kita yang akan datang, mereka akan bersama dengan handphone. Kita tak tahu lah lagi, mungkin akan datang ni lagi hebat. Dan kalau kita tengok jam sekarang pun dah boleh tengok Facebook, semua tengok dalam jam kan. Mungkin satu masa nanti akan lebih depan lagi lah teknologi ni. Dan buku tetap juga kita punya baca. Sebabnya sebutkan buat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Baca, orang tak ada suruh baca. Betul. Kena baca. Membaca tu tetap cara baca itu berbeza. Dulu kita baca atas batu kan. Dia atas batu kulit-kulit kambing kan. Kertas papyrus kan. Kulit kambing lah. Kulit lembu, kulit unta, batu, kulit kayu. Kemudian kita kertas. Apa kita ni menguasai dunia ni memang cukup lama. Dan sekarang e-book maksudnya juga kisan pun dah boleh masuk dalam e-book dan ada juga e-book yang ada audio kan.
ada juga yang ada audio suara dan seumpama. Kita baca boleh tekan keluar suara tu. Dan tak silap saya juga dulu ada yang 3D gitu kan, kita baca buku dia keluar gambar binatang lah apa kan, ada yang macam tu. Kita tak mahu buku solat tu kan, ada buku solat kita letak dengan handphone, lepas tu keluar gambar orang solat tu, grafik dia panggil apa tu saya holografik holografik ke apa dah, ada pula macam tu kan, ada yang suara bunyi macam-macam lah. Dan nampaknya sekarang ni e-book kan, e-book sebenarnya e-book juga bukan benda baru, tapi nampaknya PKP ni, sejak PKP ni dia lebih betul. lebih rajin. Betul. Jadi harapannya begitulah, kita bersedia untuk bagi kita, bukan sekadar kita bagi dia handset dia tengok YouTube kan, tapi bagi dia handset dia boleh membaca bukan dia tengok YouTube, bukan dia hanya sekadar menonton, tetapi bagi dia juga bahan untuk dia baca. Okey, itu sajalah dari saya. Terima kasih. Jadi saya pula nak ucap kepada viewers, sokonglah bahan bacaan yang baik-baik ni, dan macam yang ada Facebook boleh add lah cikgu punya Facebook, Instagram, dan orang cakap kita sekarang ni memang perlu banyakkan lagi lah bahan-bahan bacaan yang berfaedah. Sebab kita selalu cakap komik ni tak cakap lara apa semua, tapi sebenarnya ada komik-komik yang bermanfaat. Ni antara usaha kami, usaha kecil saya, Cikgu sedikit, Poknik, kami nak sumbang kepada masyarakat, pilihkan bahan-bahan bacaan yang baik untuk anak-anak kita lah, generasi kita. Kita nak bagi pilihan, sebab kita selalu dengar Poknik lah, kita selalu cakap komik bagus, tak bagus. So, apa yang bagus? Kita yang buat lah jadi bagus. Jadi sama-sama sokong karya kami supaya bila anda sokong beli, janganlah nak buat karya lagi bagus, lagi banyak, lagi bagus lah akan datang. Itulah sokongan sangat kami berikan. Terima kasih Poknik, terima kasih Cikgu Ahmad Sidiki, Ustaz Ahmad Sidiki, Haji Ahmad Sidiki sebenarnya ni yang bersama kita sejam, dan Alhamdulillah semoga kita punya ukhuwah ni berkekalan lah sampai jannah. Kita doa InsyaAllah. kita jaga SOP lah, bagi tu kita jagalah, jaga SOP yang dilakukan. Semua benda ni ada hikmah. Terima kasih, minta maaf lagi sekali di pihak MSGA bekerjasama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya. Boleh dengan pelukis komik kita Bang Irfan. Hari minggu depannya pula kita ada Cikgu Zahid. Boleh